Wanita Hari Ini. Banyakkan makan sayur dan buah-buahan, minum air lebih lah daripada makan yang ambil makanan yang lebih berat. Itu lebih penting kita kena jaga daripada awal sehingga akhir sebelum kita kena jantung, kencing manis dan perkara-perkara yang lebih serius lah. Jadi maintainkan cara pemakanan, senaman a bit susah untuk shift working. So biasanya makan nak kena maintain, breakfast kena ambil dan kita akan tak akan relapse untuk next punya pemakanan. Kalau boleh makan buah-buahan macam buah-buahan warna yang terang macam raspberry, blueberry, strawberry, yang tu ada banyak antioksidan dan boleh menjaga your arteries. Dia boleh bersihkan your arteries supaya tak ada plak yang sangkut. Itu dia tips untuk menjaga jantung yang sihat. Ada yang mengatakan ambil pemakanan yang seimbang, makan buah-buahan yang mempunyai tinggi antioksidan, bersenam. Dan benarlah kata pepatah orang tua-tua, mencegah itu lebih baik daripada merawatnya, Aziz? Betul. Dan untuk itu kita nak membincangkan lebih lanjutlah dengan topik kita pada hari ini, iaitu bagaimana untuk menjaga pasangan yang sakit jantung. Kerana kenapa sekarang ni, Fiza, sakit jantung ni menyerang tak kira usia sekarang ni. Ada juga golongan muda yang diserang sakit jantung. Ada yang 20-an, 30-an, mungkin baru saja mendirikan rumah tangga. Jadi mereka ni perlu untuk mengetahui, di samping memberikan sokongan kepada pasangan, perlu juga untuk mengetahui latar belakang penyakit itu sendiri, kerana ada dari segi penjagaan ubat-ubatan dan sebagainya. Kerana arwah ibu saya dulu memang ada sakit jantung dan ada ubat mencairkan darah itu yang perlu diberikan setiap hari, tak boleh miss. Kalau miss memang akan meningkatkan lagi risiko sakit jantung itu sendiri. Baiklah, dan untuk bincangkan lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu kita, iaitu di hujung sebelah sana Dr. Haizal Harun Kamar, pakar perunik kardiologi Pusat Perubatan Tropicana. Selamat datang, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiza, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan di sebelahnya kita bersama dengan Puan Roslina Awang, seorang pesakit jantung. Selamat datang. Assalamualaikum. Sihat hari ini, Puan Roslina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baiklah, kita nak bertanya lebih lanjutlah tentang kesihatan penyakit jantung ni. Mungkin doktor nak berikan sedikitlah tentang latar belakang penyakit jantung ni dan siapa yang sebenarnya berisiko untuk terkena penyakit jantung ni. Penyakit jantung ni adalah pembunuh nombor 1 di negara kita ni dan juga seluruh dunia lah. Kalau dalam satu dunia ni tahun lepas 17.3 million, juta yang meninggal disebabkan penyakit jantung. Okey, kalau kita ikutkan perspektif, ini memang banyaklah. Besar skala. Memang besar. Okey, kalau kita kenapa 17 million tapi tak masuk dalam front page kalau akhbar. Tapi kalau bukan saya nak memperlekeh atau apa yang isu kata kapal terbang terhempas ke, kata dia kalau 17 million tu seumpamanya kalau macam kapal terbang 777 yang terhempas setiap 15 minit. Wow. Dalam setahun 17 million lah. Tapi benda yang ni tidak masuk dalam orang kata front page news lah. Okey, jadi saya rasa kita semua perlu tahu, dan penyakit jantung ni melibatkan bukan sahaja kaum wanita lelaki tetapi juga kaum wanita, sebab ia adalah pembunuh nombor 1 juga untuk kaum wanita. Untuk lelaki dan juga wanita. Bila kita cakap tentang pembunuh nombor 1 untuk lelaki dan juga wanita ni, seringkali wanita merasakan bahawa terdapat kanser-kanser lain yang merupakan pembunuh nombor 1 mereka, namun mereka mengabaikan penjagaan jantung. Mungkin kerana merasakan itu bukanlah pembunuh nombor 1, Doktor. Macam mana kita nak menyedarkan masyarakat? Betul, sebab bila orang kata penyakit jantung ni, ini adalah masalah kaum lelaki. Kaum wanita juga boleh mendapat penyakit jantung. Cuma sehingga dia putus haid, dia terselamat atau dilindungi oleh hormon-hormon tertentu. Tetapi dia masih boleh juga mendapat penyakit jantung. Mungkin 10 hingga 15 tahun lebih lewat daripada kaum lelaki. Tapi ada juga golongan wanita yang diserang seawal usia 40-an misalnya. Ada. Sekiranya dia mempunyai risiko-risiko yang lain. Seperti, kalau kita nak bahagikan risiko ni, ada dua komponen utama lah. Satu, faktor yang boleh diubah suai. Satu lagi, faktor yang tidak boleh diubah suai. Yang tidak boleh diubah suai itu seperti faktor usia. Faktor keturunan seperti kita cakap tadi kan. Etnik mungkin juga. Macam di Malaysia, kaum India lebih daripada kaum Melayu lebih kepada Cina kononnya. Dan juga faktor-faktor yang boleh diubah suai pula adalah seperti kencing manis, iaitu diabetes lah, darah tinggi,
tidak exercise, merokok, pemakanan yang tidak sihat lah, dan antara lainnya lah. Okey. Baik, doktor beritahu tadi ia juga menyerang golongan lelaki dan juga wanita. Mungkin adakah perbezaan tanda-tanda yang menyerang untuk golongan lelaki dan juga wanita? Adakah ia berbeza ataupun sama? Okey, kaum lelaki ni selalunya orang kata tipikal, yang selalunya yang sakitnya sakit di bahagian tengah dada, yang mungkin merebak ke bahagian kiri dada dan juga jantung bahagian ke kat kiri, ya? Jantung ke kat kiri, Jangan tengah. Betul cakap belah dada ya. Ramai orang fikir yang jantung ni sebenarnya sebelah kiri, tapi sebenarnya tidak. Jantung sebenarnya dekat tengah dada. Kaum wanita pula dia tak tipikal tau. Dia bukan seperti yang selalunya lah dengan lelaki. Dia kadang-kadang tu di sebelah kiri dekat tangan, kadang-kadang dekat bahagian rahang, kat jaw. Saya rasa mungkin doktor boleh terangkan melalui apa jantung yang kita bawa kat depan ni. Jantung kita ni, okey, jantung kita ni besar mana? Besar ni lah, besar kita punya penumbuk. Besar penumbuk, Kalau besar penumbuk kita, besarlah jantung kita. Dan jantung kita ni sebenarnya terletak di bahagian tengah dada. Bahagian tengah dada. Kalau tak percaya, cari X-ray lama-lama tu tengok jantung kat mana. Memang kat tengah. Belah dada kan. Okey. Jadi sakitnya selalunya di bahagian tengah dada. Mungkin juga di sebelah kiri sedikit. Okey, sedikit dada. Tapi kalau ada sakit di bahagian tengah dada, berpeluh-peluh dan ada terasa macam tangan sebelah Sakit kiri itu adakah berat. mengira waktu atau bila naik tangga dan sebagainya ataupun dia menyerang tak kira waktu? Kalau serangan jantung, heart attack pada bila-bila masa tidur pun boleh, masa bekerja, masa ambil bintan, main bola pun boleh? Boleh. Itu yang kadang-kadang ada yang meninggal masa tidur. Okey, doktor, mungkin itu antara faktor-faktor dan juga simptom mereka yang menghidapi penyakit jantung. Jadi kita nak tanya pengalaman seorang pesakit jantung sendiri. Puan Roslina mungkin boleh kongsikan pengalaman di awal peringkat di mana Puan Roslina dah memang tahu bahawa ini adalah tanda-tanda ataupun simptom penyakit jantung, ataupun kita ni selalu mengabaikan apa saja simptom kesakitan daripada badan kita ni, kita selalu memperlekehkan. Jadi bagaimana Puan Roslina mendapat tahu? Terima kasih Cik Fiza. Okey, alhamdulillah saya diuji dan direzekikan dengan simptomnya dahulu. Okey. Simptom saya ialah saya bila naik tangga atau bila rushing, saya akan sengal daripada tangan sampai ke bahu dan rahang semua. Okey. Dalam 1 tahun lepas lah. Tapi saya macam tahu itu simptom jantung, tapi saya macam tak boleh nak accept yang saya akan kena jantung, jadi saya macam abaikan. Saya tak berjumpa doktor dan saya in fact tak beritahu family pun. Okay. Berapa lama agaknya Puan merasakan 10 bulan macam itulah. 10 bulan baru saya jumpa doktor klinik biasa. Memang kena marah sikitlah kan. Kerap rasa sebegitu, sebab dia tak macam tak ada everyday, tak ada setiap hari kan. Jadi macam tapi sentiasa adalah. Dan bila kebas tu berapa lama? Dalam 10 minit macam tu, bila kita rest kejap dia akan hilang. Jadi saya selalunya balik kerja. Lepas tu saya boleh drive balik lah. Adakah dia rasa kebas yang teramat-amat ataupun ya, kebas teramat sampai ke sini dan dia sengal. Sampai gigi pun rasa sengal semualah. Dan rasa macam nafas pun tercungap sikitlah. Doktor, adakah sebarang orang kata dari segi bahayanya apabila kita melewat-lewatkan pemeriksaan? Kalau kita dah tahu ada tanda-tanda tapi kita melewat-lewatkan pemeriksaan, apa bahayanya di situ? Boleh kena serangan jantung. Bila kena serangan jantung tu dia seperti orang kata dia boleh menyebabkan jantung tu terhentilah. Mungkin tak sempat sampai ke hospital pun. Itu yang kita takut. Jadi kalau ada simptom memang kena pergi jumpa ya. Kalau ada simptom yang seakan gitu ataupun sakit di bahagian dada, sila berjumpa dengan doktor lah. Mereka yang pakar lagi. Dan difahamkan Puan Roslina sendiri ada menjalani rawatan? Ada. Selepas saya di-refer klinik untuk jumpa pakar, saya jumpa Dr. Faizal lah. Kemudian saya buat stress test dan stress test saya dah tak boleh nak pergilah stress test tu. Then doktor decide untuk buat angiogram dan kalau ada blocking buat angioplasti dan didapati memang saya ada blocking lah saluran darah tersumbat. Dan doktor mungkin boleh terangkan antara prosedur-prosedur yang boleh dilakukan terhadap mereka yang telah pun orang kata dihidapi penyakit jantung ini. Mungkin bagi mereka yang mempunyai jantung tersumbat ataupun ada pelbagai sebenarnya jenis penyakit jantung ini sendiri, doktor. Okey, langkah pertama ialah berjumpa dengan doktor. Doktor itu akan memeriksa dan membuat satu rumusan lah. Kalau dia disangkakan bahawa terdapat penyakit jantung, dia akan mungkin akan buat stress test, ujian treadmill tu, dan untuk Puan
Roselina, stress test itu tak normal. Bila tak normal, kita akan showkan satu ujian yang dinamakan angiogram. Seperti yang terlihat di TV. Di situ di mana kita masukkan satu kateter, satu tube yang halus melalui sama ada dekat pangkal peha ataupun di bahagian tangan. Okey, sampai ke jantung dan kita akan cari urat darah tu, saluran darah. Kita akan injek cecair pewarna lah. Kita akan suntik cecair pewarna dan kita akan ambil gambar X-ray daripada pelbagai sudut dan di situ kita akan lihat sekiranya terdapat penyumbatan. Okey. Jika tersumbat, jika tersumbat ada tiga cara rawatan lah, kaedah rawatan. Kalau tersumbatnya sedikit, mungkin makan ubat sahaja memadai. Sekiranya terlalu banyak sumbat, maknanya arteri yang ketiga arteri yang dekat jantung itu tersumbat, mungkin kaedah pembedahan pintasan atau bypass adalah yang terbaiklah. Kalau satu atau dua blok seperti yang Puan Roselina, cuma ada satu je arteri yang bermasalah dan kita buat satu proses dipanggil angioplasti, seperti yang lihat dekat TV itu, di mana kita masukkan satu belon dan juga dekat belon itu ada stand, mana besi kat situ, kita akan masukkan dalam untuk membesarkan ruang yang sempit. Okey, dan berbalik kepada topik kita hari ini, itu bagaimana menjaga pasangan yang menghidap sakit jantung. Saya fikir perlu juga pengorbanan dari sudut orang kata nak mengubah cara hidup dan sebagainya. Jadi bagaimana Puan Roselina dan suami sendiri, bagaimana mengadaptasikan orang kata gaya hidup yang sihat selepas mengetahui menghidap sakit jantung? InsyaAllah, alhamdulillah saya mendapat sokongan daripada suami lah. Maknanya banyak dia membantu, membantu dari segi kerja rumah yang berat-berat yang akan efek jantung saya, dan juga dia selalu remind lah pasal ubat kan, makan kadang-kadang buat cairan darah tu memang kena setiap hari, kena ambil setiap hari. Ada masalah lupa ke? Pernah tak lupa sehari? Saya dah setkan dalam saya punya handphone time untuk makan ubat. Reminder. Jadi bila kita bercakap tentang tentang saluran darah yang tersumbat dan sebagainya, pasti ramai juga ingin mengetahui apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan bagaimana terjadinya ia tersumbat. Okey, ya seperti yang beritahu tadi, yang faktor yang boleh diubah suai, yang tak boleh diubah suai lah. Yang tak boleh diubah suai itu tak ada apa-apa kita boleh buat lah. Yang boleh diubah suai seperti merokok, okey, pemakanan tak sihat, tidak beriadah, tidak bersukan, lepas itu kencing manis, darah tinggi dan kegemukan. Antara lain. Ada banyak faktor di situ. Ada tak faktor-faktor lain? Contohnya kalau wanita ni mereka merasakan mereka adalah golongan yang kurang berisiko. Kadang-kadang rata-rata ramai wanita tidak merokok. Rata-rata wanita ni mungkin lebih mengamalkan gaya hidup sihat berbanding dengan lelaki. Mereka merasakan sebegitu. Tapi antara faktor lain yang mungkin tidak disedari oleh wanita ini, ia juga merupakan pembunuh nombor satu terhadap kaum wanita. Kalau wanita tidak merokok, mungkin suami merokok. Jadi sebagai pasangan kita seharusnya sihat sama-sama, jangan sakit sama-sama lah. Jangan sebab kita merokok kita kena. Itu yang saya katakan tadi, perlunya pengorbanan daripada pasangan itu sendiri. Kalau mendapat pasangan yang memang perokok tegar, jadi dia kenalah mengambil inisiatif untuk mungkin berhenti merokok dan sebagainya. Ada tak kes-kes yang doktor alami yang sebegitu, yang mungkin ialah pasangan suka nak berubah? Memang ada. Kadang-kadang dia tak understanding, dia tak memahami. Memang susah sama ada lelaki yang sakit ataupun yang wanita yang sakit. Dua-dua harus memahami. Doktor, mungkin anak doktor kongsikan sikit tentang prosedur yang sedang pun ditayangkan di KCTV sekarang. Ini prosedur dipanggil angiogram dan menurut kepada angioplasti. Angiogram ni cuma tangkap gambar, tengok mana blok lah. Itu memakan masa dalam 5 hingga 10 minit. Itu yang dijalani oleh Puan Roselina? Itu yang dijalani oleh Puan Roselina. Yang prosedur angioplasti ini bergantung kepada di situ adalah besarnya stand atau besi itu. Yang mana kita akan masukkan melalui bahagian pangkal peha ataupun dekat pergelangan tangan lah, dekat wrist. Okey. Besar itulah dia. Ini sebelum dikembangkan. Okey, doktor, kalau kita bercakap tentang teknik ini, doktor, untuk mengetahui tentang adakah saluran yang tersumbat, jika seseorang itu tidak mengalami sebarang simptom, berapakah durasi atau jangka masa umur seseorang itu perlu melakukan rawatan sebegini? Maksudnya kita nak check lah kan sama ada ada ataupun tidak saluran tersumbat. Sekiranya dia ada faktor-faktor risiko yang kita dah mention tadi kan, kita dah beritahu tadi, even seawal umur 35, umur 30-an harus pergi. Tapi kalau kaum wanita mungkin umur 40 dan perlu dijalani setiap tahun mungkin, doktor? Mungkin setiap tahun, yes. Setiap tahun. Dan saya juga nak bertanyakan kepada doktor tentang mereka golongan yang berisiko, iaitu golongan yang mungkin berketurunan, ayah ibunya dan keturunan mungkin memang menghidap sakit jantung. Adakah mereka ini perlu lebih ekstra precaution dari segi penjagaan tu, doktor?
Betul. Sekiranya ada faktor risiko seperti yang Azizah cakap tadi, dan harus berjumpa dengan doktor, cakap saya ada faktor risiko semenikan, apa yang saya perlu buat untuk mengelakkan daripada mendapat Jadi perlu menjaga pemakanan yang strict dan sebagainya. Betul. Perlu Pemakanan. Puan Roslina sendiri, ibu dulu ada juga mengalami sakit jantung. Jadi sekarang ni bila Puan Roslina mengalami sakit jantung, adakah Puan Roslina tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang, lebih sihat, mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan sebagainya di rumah bersama dengan suami dan juga anak-anak? Ada jugalah. Sebab kedua-dua ibu bapa saya memang dua-dua sakit jantung. Kita dah memang mengalami, tengoklah dia punya penderitaan kan. Okey, kita amalkanlah juga kan. Tapi slow-slow lah untuk ngelakkan makanan-makanan yang berlemak macam tu. Okey. Dan mungkin dari segi aktiviti yang dialami oleh Puan Roslina, ada terhad tak mungkin dari segi, ialah bila yang sakit jantung ni mungkin dia tak boleh bersukan yang dengan lebih agresif dan sebagainya. Saya masa sekarang ni kalau macam jalan jauh sangat atau tu saya cepat letih saja. Okey. Dan doktor mungkin nak kongsikan, selain daripada sudut teknikalnya, rawatan yang perlu diambil oleh seorang pesakit jantung, boleh kongsikan kepada penonton wanita ini, jika mereka mempunyai pasangan yang menghidapi penyakit jantung ini, bagaimanakah cara untuk mereka menjaga pasangan ini dari sudut emosi dan juga dari sudut fizikalnya sendiri? Okay, dari sudut fizikal, satu, kita kena memahamilah. Jadi kalau dia macam perlu makan makanan sihat, kita harus ikut bersama. Jadi pemakanan yang sihat itu penting. Ingat yang 3G itu ya, gula, garam, goreng. Oh, tak boleh garam, goreng. Perlu dielakkan terus. Elakkanlah kalau boleh. Maknanya yang makanan yang manis, makanan yang berlemak, makanan yang mempunyai kandungan garam yang tinggilah. Okey, harus bersukan. Harus kalau tak boleh berlari, berjalan. Okey. Puan Roslina sendiri apa sukan yang diamalkan? Tak ada sekarang. Kadang kita mak rumah pun exercise juga kan. Kadang-kadang berjalan-jalan shopping pun exercise juga kan doktor kan? Betul. Jadi doktor bagaimana nak menjaga pasangan yang menghidapi penyakit jantung dari sudut psikologi mungkin. Psikologi harus memahami sedia yang ada, yang sekiranya dia ada sakit jantung, alhamdulillah tak apa, kita dah tahu dan sekarang ni dia dalam rawatan, kita harus faham. Dan sekiranya dia memerlukan sokongan moral, saya rasa sokongan moral itu memang penting, sangat penting. Bukan saja suami tapi seluruh ahli keluarga. Betul. Kalau kita tak memahami, kita nak pulih itu memang lambat. Doktor, saya rasa ramai juga nak tahu tentang, kalau sebut tentang faktor kesihatan, menjalani gaya hidup yang sihat, untuk makan pemakanan sihat, bersenam dan sebagainya, tapi ramai yang memberikan alasan tak ada masa. Mungkin doktor nak memberikan kesedaran kepada kami dan juga penonton-penonton di luar sana dari segi nak memberitahu kepada betapa pentingnya kita untuk menjaga kesihatan kita, kesihatan jantung kita. Okey, kalau dari segi masa tu memang semua orang ada 24 jam sehari. Sama ada je kerja yang jabatan tinggi ke ataupun jabatan rendah, kalau tak kerja pun 24 jam sehari juga. Cuma kalau kesihatan tu penting, you kena adakan dalam you punya schedule tu masa untuk exercise lah, bersenam. Setengah jam, 20 jam. Setengah jam lah sekurang-kurangnya. 1 jam tu mungkin agak susah kan mencari. Setengah jam ataupun 20 minit itu kita harus adakan, dan apa yang kita buat dalam satu hari itu setiap hari ataupun hanya 2 kali seminggu? Kebanyakan hari dalam seminggu. Kebanyakan hari. Okey, itu dia. Antara sekurang-kurangnya 4 hari dalam seminggu. 4 hari seminggu. 3 hari boleh makan, 4 hari kena bersenam. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada doktor dan juga Puan Roslina. Terima kasih. Kita berehat seketika. Tapi sebelum tu ada sesuatu yang kami kongsikan kepada anda semua tentang aktiviti pemeriksaan jantung berkala yang telah berlangsung baru-baru ini. Saksikan. Bersempena dengan sambutan Hari Jantung Sedunia 2014, Tropicana Medical Center telah menganjurkan beberapa aktiviti menarik bagi meraihkan hari istimewa ini. Orang ramai turut memeriahkan sambutan ini di samping dapat memupuk kesedaran tentang penjagaan jantung yang betul. Program ini bagus. At least orang tahu macam mana itu CPR dan menyelamatkan itu pesakit sakit jantung. Ini program mesti diteruskan masa akan datang. Jadi ini sebagai praktikal. Jadi orang kalau belajar teori dia tak tahu. Ini belajar praktikal untuk CPR itu sangat baguslah. Antara aktiviti yang diadakan ialah demonstrasi CPR, tips penjagaan jantung dan kesihatan. Pendapat saya event yang dijalankan hari ini sangat menolongkan, akan membantu orang-orang yang seperti saya pun. Saya tak tahu dari dulu macam mana nak buat CPR, macam mana nak bantu jika ada sakit jantung, seperti ayah saya pun ada sakit jantung. Ya, ini program memang bagus dan membantu lah. Ya.
Kami di Wanita Hari ini mengucapkan selamat menyambut Hari Jantung Sedunia kepada semua warga Malaysia. Wanita Hari ini.